Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Ulia binti Nurdin. Dan pada video kali ini, kumpulan kami akan berkongsi berkaitan dengan Cat Lempung. Dan perkongsian itu akan dimulakan dengan saya menceritakan kepada anda semua berkaitan dengan sejarah serta asal-usul Cat Lempung. Apa itu Cat Lempung? Cat Lempung, jika kita lihat daripada perkataan Caknya, membawa maksud bunyi paluan gendang, manakala lempung membawa maksud bunyi paluan bonang. Dan Cat Lempung ini merupakan muzik tradisional masyarakat Minangkabau. Dan muzik ini dimainkan secara berkumpulan menggunakan skil diatonik dalam permainannya. Selain daripada Cat Lempung, perkataan Cat Lempung ini juga orang sebut sebagai telempong, celempong dan juga Pak Lempung. Baiklah, kita beralih pula kepada sejarah Cat Lempung. Sebenarnya, berkaitan Cat Lempung ini masih belum ada pandangan yang betul-betul kukuh berkaitan asal-usulnya. Tetapi di sini telah dijumpai dua pendapat yang mengatakan bahawa Cat Lempung ini berasal daripada kayangan, iaitu yang pertama boleh dijumpai di dalam hikayat Malin Deman dan yang kedua diceritakan oleh masyarakat Minangkabau yang mengatakan bahawa situasi ini berlaku di tanah datar Minangkabau, iaitu sewaktu pertabalan Tunku Laras, dikatakan baginda tiba-tiba gaib dan dipercayai dibawa lari oleh Puteri Kayangan. Dan semasa Tunku Laras ini berada di Kayangan, baginda mendengar bunyi yang merdu, bunyian yang lunak dan sebenarnya datang daripada Cat Lempung. Jadi di sini kita boleh nampak macam mana kehadiran Cat Lempung ini di dalam dunia Minangkabau. Tetapi bagaimana pula Cat Lempung ini boleh masuk ke tanah Melayu? Sebenarnya Cat Lempung ini telah hadir di tanah Melayu pada abad ke-14 dan ke-19 yang dibawa oleh orang Minangkabau dari Sumatera Barat yang datang untuk berniaga. Kedatangan mereka untuk berniaga akhirnya menyebabkan mereka bermastautin di sini dan perlahan-lahan menyebabkan Cat Lempung ini menjadi alat muzik tradisional Negeri Sembilan selain daripada bongai. Dan Cat Lempung ini merupakan permainan yang memainkan peranan penting dalam muzik rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Kamarudin. Saya daripada unit PSMP Bahasa Melayu 4 Jun 2020. Elektif Muzik 1 akan membentangkan tentang Cat Lempung. Baiklah, saya pergi kepada tajuk cara pembuatan Cat Lempung. Baiklah, Cat Lempung menggunakan teknik pembuatan acquired purdue, sementara bonang dibuat dengan cara tempaan. Teknik acquired purdue ialah cara pembuatan alat berbahan logam dengan terlebih dahulu sebelum membuat cetakannya. Baiklah, cetakan tersebut dibuat daripada lilin, kemudian dibalut dengan tanah liat, dikeringkan dengan cara dijemur lalu dibakar. Baiklah, setelah pembakaran, cairan lilin dikeluarkan sehingga memunculkan rongga yang lantas diisi cairan logam. Setelah cairan logam membeku, baru dilakukan proses penggenderidaan, pemolesan dan penyetiman nada. Baiklah, secara ringkasnya, Cat Lempung ini dibuat dengan mencairkan logam dahulu di atas bara api. Dan setelah cairnya logam tersebut barulah dimasukkan dalam cetakan yang dibuat daripada lilin tadi. Apabila logam tu dah membeku, barulah kita keluarkan Cat Lempung tersebut dan kita terus buat proses penggenderidaan, pemolesan. Pemolesan tu kita macam kilatkan dia lah, bagi dia keluar warna keemasan tu. Dan penyentiman nada tu ialah tuning. Dia akan tune mengikut jenis Cat Lempung tersebut lah. Baiklah, seterusnya saya ada selitkan video pembuatan Cat Lempung. Anda boleh klik sahaja link tersebut. Baiklah, seterusnya cara bermain Cat Lempung. Cat Lempung boleh dimainkan melalui 3 posisi, iaitu yang pertama secara tegak, bermain secara berdiri di mana bonang diletakkan di dalam tepak berkaki. Tepak dia sendirilah dan kita akan gunakan stand atau meja. Seterusnya, yang kedua, cara duduk, iaitu bermain sambil duduk bersila di mana tepak bonang tu tidak berkaki.
Dan akhir sekali cara pacik, itu bermain secara berjalan atau berarak di mana-mana. Sekarang ni cara pacik ni kita akan main bagi apa-apa majlis lah. Baiklah, seterusnya, bila Cak Lempong ini dimainkan, permainan Cak Lempong secara umumnya diadakan sebagai permainan rakyat. Permainan ini turut dipersembahkan dalam upacara rasmi yang melibatkan istana. Di antara persembahan permainan Cak Lempong adalah seperti berikut, iaitu hiburan umum, iringan tarian seperti tarian lilin, piring, tarian inai, mengiringi pencak silat, majlis ketabaran raja, sambutan tetamu diraja, kehormat dan sebagainya. Bagi majlis kahwinan, persembahan khabar iaitu cerita Pelipu Lara yang dijadikan muzik iringan untuk mengekalkan minat penonton, dan juga drama tari randai. Baiklah, dari situ kita dapat membuktikanlah bahawa Cak Lempong ini dijadikan salah satu medium orang Melayu pada zaman dahulu dan juga sampai sekarang. Okey, itu saja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Hidayah binti Adnan. Hari ini saya akan menerangkan tentang klasifikasi Cak Lempong dalam instrumen geretih dan tingkah. Geretih merupakan alat muzik yang diketuk, maka ianya diklasifikasikan sebagai idiofon. Geretih merupakan melodi utama, maka ianya mempunyai corak irama ostinato. Geretih juga bersifat dinamik dan harmoni. Bagi baris atas nada geretih, ianya tidak tersusun, manakala baris bawah geretih mengikut nada si meja. Ini merupakan gambar bagi instrumen geretih. Seterusnya, klasifikasi Cak Lempong dalam instrumen tingkah. Tingkah ini dikategorikan juga sebagai alat muzik idiofon. Ini merupakan gambar bagi instrumen tingkah. Tingkah ini juga lebih tertumpu kepada pukulan rentak. Irama tingkah akan dimainkan mengikut pukulan gendang. Tingkah juga dimainkan secara triad. Sebagai contoh, chord C major iaitu C, E, G. Tingkah akan dimainkan dua not iaitu C, E atau E, G. Not bagi tingkah bermula dengan not E, F, G, A, B flat, B, C dan D. Ketukan tingkah hanya melalu dan mudah dimainkan. Muzik Cak Lempong seterusnya ialah sawa. Cak Lempong sawa merupakan alat muzik dalam kategori idiofon dan mempunyai 8 bunyi bonang. Bentuknya sama saja dengan Cak Lempong tingkah. Bezanya sawa memainkan ostinato berirama atau bass, manakala tingkah memainkan harmoni, irama dan rentak gendang ibu untuk mengukuhkan rentak lagu. Bonang sawa diketuk mengikut corak irama ostinato dan bergerak mengikut kod melodi. Notasi untuk sawa pula bermula daripada not E rendah. Susunan lazim terdapat pada penyusunan Cak Lempong sawa adalah sama dengan penyusunan Cak Lempong tingkah. Walaupun kedua-duanya hampir sama, namun corak irama yang dimainkan dapat membezakan antara kedua-dua set ini. Kalau dalam gamelan ada bonang, dalam Cak Lempong pun ada bonang juga. Bonang Cak Lempong juga berada dalam kategori muzik idiofon. Alat muzik ini diperbuat daripada tembaga atau perunggu. Sama seperti gong, bonang juga mempunyai cembul atau tombol bulat di bahagian tengahnya dan bahagian tersebutlah yang perlu diketuk untuk menghasilkan bunyi. Bonang diatur di atas dua baris tali yang telah diikat di dalam tepak Cak Lempong. Penalaan atau tuning boleh dilakukan dengan cara mengetuk bahagian permukaan dalam cembung untuk menghasilkan pitch yang tinggi. Bagi mendapatkan pitch yang rendah pula adalah dengan cara mengetuk permukaan bahagian luar cembul. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada klasifikasi alat muzik Cak Lempong, gendang ibu dan gendang anak. Untuk pengetahuan anda semua, kedua-dua gendang ini merupakan alat muzik membranofon. Gendang ibu kebiasaannya akan lebih besar 2 cm berbanding gendang anak. Gendang ibu berfungsi untuk mengawal tempo dan rentak lagu, manakala gendang anak dimainkan sebagai penyeri rentak dan menggunakan paluan meningkah. Kedua-dua gendang ini mempunyai dua permukaan atau dua muka dan berbentuk barrel. Kulit gendang ini diperbuat daripada kulit lembu, manakala gendang pula diperbuat daripada kayu nangka.
Untuk memainkan gendang ini, kita boleh menggunakan tangan atau pemukul. Gendang ibu dan gendang anak biasanya akan dimainkan secara bersilang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada klasifikasi alat muzik Cak Lempong yang terakhir, iaitu bouncy dan serunai. Untuk pengetahuan anda semua, kedua-dua alat muzik ini merupakan alat muzik aerophone. Fungsi alat muzik ini adalah untuk memainkan melodi lagu. Mari kita lihat perbezaan antara bouncy dan serunai. Bouncy biasanya berbentuk recorder dan bersaiz 25 hingga 30 cm. Ianya juga diperbuat daripada buluh dan mempunyai 7 lubang untuk menghasilkan 7 skala tone bunyi yang berbeza. Manakala serunai mempunyai pelbagai bentuk mengikut negeri dan biasanya lebih kecil daripada bouncy. Ianya juga diperbuat daripada daun kelapa dan mempunyai 4 lubang serta berskala pentatonik, iaitu C, D, E, F dan G.